Hai, apa khabar? Nama saya KP Lim. Saya home tutor sepenuh masa dan di dalam video ini kita akan mengatakan apakah 10 kesilapan yang sering dilakukan oleh para tutor. Mari kita bermula. Kesilapan yang pertama adalah terlalu ramah. Ya, kerana dengan student mereka, kerana memang biasa untuk tutor student mereka untuk suka mereka dan pada permulaannya mereka perlu menunjuk sikap yang sangat ramah supaya student itu boleh suka mereka. Tetapi jika mereka terus menjadi terlalu ramah, mungkin student itu akan kontrol mereka. Mereka akan buat apa saja yang mereka buat. Jadi sangat penting untuk menetapkan peraturan-peraturan kepada student itu bagi dia tahu apa yang diperlukan, apa yang nak dicapai pada akhir setiap pelajaran, apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak dibenarkan. Semua boleh dikomunikasikan kepada student pada awal-awal pelajaran. Yang kedua adalah kurang berkomunikasi dengan ibu bapa. Dan ini mungkin berlaku kerana mungkin sebagai tutor mungkin kita takut nak jumpa dengan ibu bapa dan mungkin kita rasa bahawa selepas pelajaran kita nak mengelakkan daripada berjumpa dengan ibu bapa. Dan ini adalah satu ketakutan yang normal. Dan tetapi jika tidak berkomunikasi dengan para ibu bapa, ini boleh menimbulkan kesalahfahaman di antara tutor dan ibu bapa. Terutamanya apabila mereka tidak membuat kemajuan. Apabila student itu tidak buat kemajuan dan mereka ada ibu bapa, mungkin mereka akan salah faham. Mereka fikir tutor itu tak bagus. Tetapi jika selalu berkomunikasi, kita boleh memberitahu mereka apa perkara yang sedang berlaku, mengapa mereka tidak maju, bagaimana langkah-langkah praktikal yang boleh digunakan untuk membantu mereka. Ini lebih baik, kan? Dan untuk pelajar yang sudah membuat kemajuan yang baik, kita boleh selalu berkomunikasi dengan ibu bapa dan memberitahu mereka bagaimana mereka telah mencapai sekarang, bagaimana mereka menjadi semakin maju, dan ini akan terus meyakinkan ibu bapa tentang kita sebagai tutor, dan ini bermakna bahawa kita boleh terus mengajar anak-anak mereka. Yang ketiga adalah one size fit all approach. Maksudnya kadang-kala sebagai tutor kita mungkin fikir bahawa semua pengajaran itu atau style yang digunakan adalah sama kepada semua murid. Jadi ini sering berlaku dan tetapi dengan murid-murid mereka semua tidak sama. Ada yang belajar tahap pemahaman mereka tidak sama. Jadi sangat penting untuk membantu seorang pelajar untuk membuat kemajuan ini menurut kemahuan dan tahap mereka. Dan dengan sedemikian kita boleh membuat pelajaran kita, cara mengajar, style kita terhadap setiap murid dengan mengikut tahap mereka. Yang keempat adalah ajar terlalu banyak pelajaran. Ya, ini biasanya untuk tutor yang baru. Lebih baik untuk fokus kepada satu subjek sahaja, dan apabila tutor itu mendapat lebih pemahaman, lebih confident, dia punya reputasi semakin baik, dia boleh mengajar mungkin 2, 3 atau lebih subjek. Ini lebih baik kerana jika
pada mulanya ajar terlalu banyak subjek, mungkin mereka akan jadi keliru. Yang kelima adalah membuat janji-janji yang tidak munasabah. Ya, ini sering berlaku apabila sebagai tutor kita sangat desperate nak dapat student kan, dan apabila ini berlaku, kita mungkin memberi janji kepada ibu bapa bahawa kita akan bantu dia. Sekarang dia fail subjek matematik, tidak apa, dalam masa 6 bulan kita akan pastikan bahawa saya boleh bantu dia untuk dapat A. Ini tidak begitu elok, kerana ini mungkin akan menimbulkan tekanan kepada student itu. Ini akan menimbulkan tekanan kepada tutor itu untuk mencapai hasrat itu. Jadi faham bahawa soal ini sangat subjektif. Setiap student tidak sama. Mereka punya tahap tidak sama, mereka punya pemahaman tidak sama. Jadi kita perlu mengkaji setiap murid-murid dan tengok apakah tahap mereka, dan selepas itu baru kita boleh memberi satu pencapaian atau satu objektif yang realistik terhadap pelajar itu. Nombor 6 adalah cepat-cepat habis pelajaran. Ini sering berlaku apabila tibalah masa peperiksaan sangat dekat, dan tutor itu mungkin nak ajar cepat-cepat supaya boleh habis apa yang perlu disediakan untuk peperiksaan. Tetapi jika berbuat demikian, murid itu tidak akan faham subjek itu dengan baik, dan ini akan buat mereka susah untuk pas peperiksaan itu. Jadi lebih baik untuk pelan-pelan mengajar mereka. Ada yang mereka faham lebih, mereka faham sesuatu perkara dengan lebih lambat, mungkin perlu perlahankan pelajaran. Kita perlu realistik, dan mungkin kita perlu mencadangkan kepada ibu bapa bahawa lesson itu mungkin perlu menambahkan lebih lesson supaya pelajar itu boleh membuat persiapan yang rapi sebelum peperiksaan. Nombor 7 adalah membuat pelajar itu malas. Ya, ini bermakna tutor itu selalu memberikan semua jawapan kepada pelajar itu dan mereka tidak perlu fikir. Jadi lebih baik untuk menggalakkan pelajar itu untuk berfikir dan membuat kerja supaya mereka benar-benar faham tentang subjek itu, dan adalah bijak untuk menggunakan soalan-soalan seperti bagaimana kamu faham tentang perkara ini, apa yang kamu fikir tentang pemahaman ini, mengapa kamu fikir bahawa ini jawapan yang betul. Jika kita tanya soalan seperti ini, kita boleh benar-benar memastikan bahawa pelajar itu faham. Nombor 8 adalah tidak ada apa-apa syarat. Ya, apabila tutor tidak membuat sebarang syarat, dan ini akan buat kerja tutor itu susah, dan mungkin ini akan menjejaskan pendapatan dia. Ikut highclub.com tentang tanpa syarat ini, syarat-syarat pembayaran, pembatalan dan kelewatan murid perlu ditetapkan. Pelanggan harus mematuhi syarat-syarat tersebut supaya guru tuition dapat dilindungi. Pembayaran tanpa syarat kelewatan murid menyebabkan guru tuition akan kehilangan pendapatan. Membuang masa dalam perjalanan dan melepaskan peluang lain yang menetap waktu mengajar. Tetapkan syarat-syarat terlebih dahulu sebelum berjumpa dan berkomunikasi dengan pelanggan supaya mereka harus mematuhinya. Ya, jadi ini artikel yang sangat baik dan saya akan letakkan di dalam description box. Artikel ini sangat baik. Dan kita sekarang pergi ke yang ke-9. Yang ke-9 adalah tidak bertumpu kepada topik atau subjek. Ya, ini biasa berlaku apabila kita jumpa seorang pelajar, mereka nak cakap dengan
tentang perkara lain, kita nak ajar subjek ini tetapi mereka nak cakap tentang perkara yang lain. Ya, ini memang berlaku, tetapi adalah penting sebagai tutor untuk mengingatkan diri kita sendiri supaya kita akan terus bertumpu kepada subjek dan mengajar mereka subjek itu, dan dengan ini kita boleh menggalakkan dan membantu pelajar itu untuk membuat kemajuan yang ke-10 adalah tidak buat sebarang marketing, kerana kita pada akhir cuti atau akhir tahun selepas peperiksaan, biasanya student itu akan berhenti dan ada yang akan sambung. Jadi ada tutor yang menganggap bahawa mereka akan secara semula jadi akan dapat lebih student menerusi rekomendasi daripada pelajar yang mereka sedia ada. Tetapi adalah penting untuk membuat advertisement setiap tahun apabila kita kurang pelajar untuk memastikan bahawa kita ada lebih pelanggan yang baru dan kita boleh menambah pendapatan kita. Jadi ini adalah 10 kesilapan yang sering berlaku dan harap kamu enjoy video ini. Sila subscribe jika kamu belum, share dan like, dan jumpa anda pada masa yang akan datang.